Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini, kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari negeri Kedah Darul Aman. Kita lihat soalan kita yang pertama. Rajah 1 menunjukkan set semester K kesatuan L kesatuan M. Diberi bilangan K kesatuan L sama dengan bilangan L kesatuan M. Hitung nilai X. Di dalam soalan diberi bahawa bilangan K kesatuan L adalah sama banyak dengan unsur yang ada di dalam set L kesatuan M. Pertama sekali kita lihat set K kesatuan L. Kita akan ambil 3X tolak 3 tambah 5 tambah X tambah 8. Kemudian kita akan samakan dengan bilangan unsur yang ada di dalam set L kesatuan M, iaitu 5 tambah X tambah 8 tambah 5 tambah X. Seterusnya kita akan pemudahkan. Untuk K kesatuan L, kita akan dapat 4X tambah 10 dan sama dengan 2X tambah 18. Kemudian kita telah pun membentuk satu persamaan linear. Dan di sini kita akan dapat 2X sama dengan 8, maka X kita akan dapat 4. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Pertama sekali kita samakan bilangan unsur yang ada dalam K kesatuan L dan bilangan unsur yang ada di dalam L kesatuan M, dapat satu markah. Kemudian kita permudahkan satu markah dan jawapan akhir kita satu lagi markah. Keseluruhan di sini kita akan dapat 3 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kedua. Rajah 2A menunjukkan sebuah bekas air berbentuk kuboid berisi air. Air tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bekas berbentuk silinder seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2B. Diberi bahawa tinggi silinder tersebut ialah 2 kali ganda jejarinya. Okey, di sini jejari, maka tingginya adalah 2J. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, cari tinggi dalam cm silinder itu. Kalau kita lihat situasi soalan ini, pada rajah 2A terdapat air yang ada di dalam bekas berbentuk kuboid. Kemudian air ini akan dituangkan ke dalam bekas yang berbentuk silinder sepenuhnya. Jadi kita akan dapatkan tinggi silinder tersebut. Jadi dalam soalan ini kita mengandaikan air di dalam gambar rajah 2A dalam kuboid ini penuh, kemudian akan dituangkan ke dalam bekas yang membentuk silinder dan air itu juga akan penuh di dalam tu. Jadi kita kena dapatkan tinggi silinder tersebut. Jadi untuk soalan ini kita akan samakan isi padu kuboid dengan isi padu silinder. Isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Kita akan ambil 28 darab 11 darab 7. Kemudian kita akan samakan dengan isi padu silinder, iaitu pi J kuasa 2. J di sini adalah J kuasa 2 darab tinggi. Tinggi di sini adalah 2J. Sampai di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita katakan 28 darab 11 darab 7. Kemudian alfa calculate 22/7 darab J kuasa 2 darab 2J. Dan untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan shift calculate dan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai J di sini adalah 7. Soalan bertanyakan tentang tinggi. Tinggi di sini tadi kita nyatakan bahawa dia adalah 2J. Maka tingginya adalah 14. Seterusnya terlihat dari segi pembahagian markah. Kita menggunakan rumus yang betul untuk mendapatkan isi padu kuboid, 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus yang betul untuk mendapatkan isi padu silinder, 1 markah. Kemudian di sini kita samakan kedua-dua isi padu tersebut, 1 lagi markah. Dan markah 1 lagi adalah pada jawapan akhir kita. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang ketiga. Hairul Azrin mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM700
dan fasal penyertaan peratusan koinsuran 80-20 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Khairul Azrin sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM30,250. Pertama sekali kita melihat kepada deductible. Deductible ini merupakan nilai yang perlu dibayar terlebih dahulu oleh Khairul Azrin sebelum dia mendapat pampasan daripada syarikat insurans. Jadi kita akan ambil kos polisinya iaitu RM30,250 ditolakkan dengan deductible RM700 dan kita akan dapat RM29,550. Seterusnya di sini ada peratusan koinsuran. Koinsuran ini adalah nilai yang ditanggung bersama antara Khairul Azrin dan juga syarikat insurans. Maksud syarikat tanggung 80, Khairul Azrin akan tanggung 20%. Jadi di sini kita akan ambil 20% didarabkan dengan kos iaitu 29,550. Ini kita akan dapat 5,900. Maka di sini Khairul Azrin perlu menanggung 5,900 dan juga jumlah deductible-nya RM700. Jadi jawapan akhir kita akan tambah deductible dan tambah koinsuran 20% iaitu 5,900. Maka jawapan akhir kita adalah RM RM6,610. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali adalah kita melakukan operasi tolak kos dengan deductible 1 markah dan jawapan kita 1 markah. Seterusnya, kita tambah deductible dan juga koinsuran 20% 1 markah dan jawapan akhir sekali adalah 1 lagi markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang keempat. Dalam raja 4 di bawah, bucu A, B, C, D, E dan F ialah kedudukan 6 buah rumah di dalam sebuah kampung, manakala tepi mewakili laluan antara rumah-rumah tersebut. Pemberat yang dinyatakan merupakan jarak dalam meter bagi setiap laluan tersebut. Lengkapkan rajah di ruang jawapan bagi menghasilkan satu pokok dengan jarak minimum yang menghubungkan semua rumah dan hitung jarak tersebut dalam kilometer. Pada di sini kita akan hubungkan ke semua rumah A, B, C, D, E, F dengan membentuk satu pokok. Pokok ini bermaksud adalah merupakan satu jalan sehala. Kita tak boleh berpatah balik. Kemudian kita kena tentukan jaraknya adalah paling minimum. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memilih beberapa laluan kemudian kita buat perhitungan jaraknya. Bagi contoh, di sini kita bermula pada titik A, kemudian terlalu pada B, 700, kemudian terlalu pada F, 500, lalu pada E, 750, kemudian seterusnya D, 200, kemudian pergi ke C, 500. Kalau kita lalu pada laluan ini, kita akan dapati jaraknya adalah 2,650 meter. Seterusnya kita kena cari laluan yang lain pula. Adakah laluan lain lebih singkat daripada laluan ini? Kita cuba satu lagi laluan. Kita bermula dengan A, kita lalu ke C, 600, kemudian kita lalu ke D, 500, kemudian pergi ke E, 200, kemudian kita pergi ke B, 300 dan kita akhirkan perjalanan ke F, 500. Untuk laluan ini, jumlah jarak yang kita akan dapat adalah 2,100 meter. Jadi kita dapati bahawa laluan yang berwarna biru dia lebih dekat. Jadi jawapan kita untuk soalan ini adalah bermula pada A, kita pergi ke C, pergi ke D, pergi ke E, pergi ke B dan pergi ke F. Kemudian kita kena hitung jaraknya dalam kilometer. Di sini kita akan tambah keseluruhan jumlah pemberat ini dan kita akan dapat 2,1 kilometer. Kita tukar kepada unit kilometer iaitu 2,1 kilometer. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita hubungkan titik-titik ataupun bucu A, B, C, D, E, F ini dalam bentuk pokok. Kita akan dapat 2 markah dan jumlah jarak kita akan dapat 2 markah. Jumlah keseluruhan markah yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya kita ke soalan yang nombor 5.
Lengkapkan jadual 5 berikut dan seterusnya lukis graf Y sama dengan cos X bagi X 0 darjah sehingga 270 darjah. Untuk menjawab soalan ini, kita hanya perlu tekan kalkulator. Fungsi di sini adalah cos X dan nilai X di sini adalah 180. Kita akan tekan kalkulator iaitu cos 180, kemudian kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapannya adalah negatif 1. Seterusnya kita akan plot graf pada ruangan jawapan yang telah pun disediakan di sini. Pertama sekali titiknya adalah 0, 1. Kita akan tanda di sini. Kemudian titik berikutnya adalah 45, 0,1. Sini 45 di sini. Di sini akan jadi 0,5. Bermaksud dua kotak adalah 0,1. Jadi 0,5, 0,6, 0,7. Kita ada di sini. Kemudian titik seterusnya adalah 90, 0. Berada di sini. Kemudian 135 negatif 0,71. Seterusnya adalah 180 negatif 1, berada di sini. Kemudian 225 negatif 0,71. Dan akhir sekali 270, 0, berada di sini. Ini merupakan titik-titik yang perlu kita plot. Dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung. Dan inilah jawapan kita. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai Y untuk X 180 darjah. Kita dapat 1 markah. Kemudian seterusnya kita plot semua titik dengan koordinat yang betul. Kita dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan satu graf, garis graf yang lengkung, yang cantik. Kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 6. Tinggi asal pokok jagung Aiman ialah 5 cm. Selepas X hari, tinggi pokok jagung Aiman ialah Y cm. Dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 3/4X tambah 5. Manakala pokok jagung Zarul mempunyai kadar pertumbuhan yang sama dengan pokok jagung Aiman. Pokok jagung Zairul mencapai tinggi 152 cm selepas 25 hari. Cari satu persamaan yang mewakili tinggi pokok jagung Zarul dan seterusnya nyatakan tinggi asalnya. Di sini kalau kita lihat, persamaan yang menghubungkan tinggi pokok jagung Aiman adalah Y sama dengan 3/4X tambah 5. Dan kalau kita lihat persamaan ini, dia merupakan persamaan garis lurus, di mana 3/4 itu merupakan nilai M dan 5 merupakan nilai C, iaitu pintasan paksi Y. Kemudian dinyatakan di sini lagi, pokok jagung Zarul ini mempunyai kadar pertumbuhan yang sama dengan pokok jagung Aiman. Ini bermaksud kedua-dua persamaan antara pokok jagung Aiman dan pokok jagung Zarul ini mempunyai nilai M yang sama, iaitu M-nya adalah 3/4. Jadi pertama sekali kita kena nyatakan nilai M untuk pokok jagung Zarul juga adalah 3/4. Kemudian di sini diberi nilai Y dan juga nilai X, iaitu di sini tingginya 152 cm ini adalah merupakan nilai Y. Jadi nilai Y di sini diberi 152, kemudian nilai X ataupun bilangan hari adalah 25. Jadi di sini kita perlu dapatkan persamaan pembesaran untuk pokok jagung Zarul. Kita akan menggunakan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. M di sini adalah 3/4, Y adalah 152. Jadi 152 sama dengan 3/4X, iaitu 25, tambah C. Dan kita akan dapat nilai C adalah 133.25. Persamaan yang menghubungkan tinggi pokok jagung Zairul adalah Y sama dengan 3/4X tambah 133.25. Nyatakan tinggi asal. Tinggi asal bermaksud nilai X-nya adalah kosong ataupun sifar. Jadi di sini kita akan gantikan nilai X menjadi sifar, iaitu Y sama dengan 3/4 darabkan dengan sifar tambah
133.25. Maka jawapan akhir sekali yang kita akan dapat adalah 133.25. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali kita menyatakan bahawa kecurunannya adalah 3/4, kita dapat 1 markah. Kemudian kita mendapatkan nilai C di sini, 1 lagi markah. Kemudian kita nyatakan persamaannya 1 markah dan jawapan akhir kita iaitu tinggi asal pokok jagung zarul, kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang ke-7, itu soalan bernombor 7. Isi padu piramid V berubah secara langsung dengan ketinggian H dan luas tapaknya A. Piramid dengan ketinggian 12 cm dan luas tapak 23 cm persegi mempunyai isi padu 92 cm padu. Ungkapkan V dalam sebutan H dan A. Seterusnya, cari isi padu dalam cm padu dengan ketinggian 17 cm dan luas tapak 27 cm persegi. Di sini dinyatakan bahawa V berubah secara langsung dengan ketinggian H dan luas tapaknya A. Di sini kita boleh tulis ubahannya adalah V berkadar langsung dengan H dan juga A. Seterusnya kita akan tukar bentuk ubahan ini menjadi bentuk persamaan. Kita akan letakkan pemalar K. Jadi V sama dengan K H A. Seterusnya kita akan dapatkan nilai pemalar iaitu K sama dengan V per H A. Dan di sini telah pun diberi nilai V, H dan juga A. Ketinggian di sini H adalah 12, A 23 dan V 92. Jadi kita ambil 92 per dengan H iaitu 12 didarabkan dengan A 23. Dan kita akan dapat nilai K di sini adalah 1/3. Kemudian kita boleh tulis hubungan antara V, H dan A iaitu V sama dengan 1/3 HA. Seterusnya adalah untuk mencari isi padu piramid apabila ketinggiannya 17 dan luas tapaknya 27 cm persegi. Jadi kita akan gantikan nilainya iaitu V sama dengan 1/3 darab dengan 17 dan darab dengan 27. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 153. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan nilai K, itu nilai pemalarnya, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita bentukkan hubungannya 1 markah. Seterusnya, kita menggantikan nilai-nilai untuk mendapatkan nilai V 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 8. Darjah 8 menunjukkan corak yang dibina oleh sekumpulan murid dengan menggunakan beberapa batang mancis. Cari bilangan mancis yang diperlukan untuk membina corak ke-4 dan corak ke-5. Seterusnya, buat satu kesimpulan secara induktif bagi sebutan ke-n. Pertama sekali kita lihat pada rajah. Ini adalah corak yang pertama, corak kedua, corak yang ketiga. Kalau kita lihat corak pertama, dia menggunakan 4 batang mancis. Untuk corak kedua pula, dia menggunakan 7 batang mancis. Dan corak yang ketiga, dia menggunakan 10 batang mancis. Kalau kita lihat coraknya ataupun pattern penggunaan mancis, corak pertama 4, kemudian corak yang kedua akan guna 7. Itu berlaku penambahan 3 batang mancis. Begitulah 7 untuk corak kedua ke corak ketiga juga berlaku pertambahan 3 batang mancis. Jadi di sini kita dapati bahawa corak yang keempat juga akan berlaku pertambahan 3 batang mancis. Jadi untuk corak keempat, dia akan menggunakan 13 batang mancis. Kemudian untuk corak kelima, dia tambah lagi dengan 3. Kita dapat 16 batang mancis. Kemudian kita kena buat kesimpulan bagaimanakah jumlah batang mancis ini bertambah dari corak pertama sehinggalah corak ke N ataupun corak ke seterusnya. Kalau kita lihat di sini, pembeli ubah yang dimalarkan ataupun pemalar kita adalah berlaku
pertambahan 333. Bagaimana pula dengan bermula pada kosong kalau kita lihat di sini. Daripada tiada apa-apa, kemudian untuk corak pertama, kita ada 4. Juga berlaku pertambahan 3. Jadi di sini kita dapati bahawa kalau 3 memang tak cukup untuk corak pertama. Jadi dah akan berlaku pertambahan 1 lagi. Jadi kita dapati bahawa pemboleh ubah yang dimalarkan di sini adalah 3 dan juga tambah 1. Kita akan letakkan N di sini. N ini bermaksud adalah corak ke berapa. Contoh di sini kita gantikan N dengan 1. Kita akan dapat 3 tambah 1, kita dapat 4. Kalau kita gantikan N ini dengan 2, iaitu 3 darab 2 tambah 1, kita dapat 7 di sini. 2 itu bermaksud corak kedua. Corak ketiga, kita gantikan N tu dengan 3. 3 darab 3, 9 tambah 1, jadi 10. Jadi untuk mendapatkan corak sebutan ke N, kita akan menggunakan rumus 3N tambah 1. Di mana nilai N itu kita boleh gantikan dengan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya kalau kita nak dapatkan bilangan mancis pada corak ke-8, kita akan gantikan N itu dengan 8, iaitu 8 darab 3 tambah 1. Bermaksud kita akan menggunakan 25 batang mancis. Jadi inilah jawapan kita. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Markah pertama kita adalah penggunaan mancis, bilangan mancis pada corak ke-4, 13, 1 markah dan corak ke-5, 1 lagi markah. Kemudian seterusnya, kita membentuk satu kesimpulan umum, itu 3N tambah 1, 1 markah dan kita menyatakan nilai N itu 1 lagi markah. Dan keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang bernombor 9. Raja 9 menunjukkan satu rantau berlorek M yang memuaskan 4 ketaksamaan pada satu satah kartes. Tentukan 2 ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek M selain daripada Y lebih besar sama dengan X tolak 8 dan 3Y lebih kecil sama dengan 10X. Y lebih besar sama dengan X tolak 8 ini adalah diambil daripada garis ini. Kemudian 3Y lebih kecil sama dengan 10X diambil daripada garis ini. Jadi masih bagi berbaki 2 garis, iaitu garis ini, garis pertama dan garis putus-putus ini, garis yang kedua. Kita perlu nyatakan apakah nama garis dan juga ketaksamaan yang diwakili. Kalau kita lihat garis pertama ini, kawasan berlorek berada pada bahagian atas garis. Ini bermaksud dia lebih besar. Dan garis ini merupakan garis melintang yang memintas pada paksi Y, iaitu pada sifar. Jadi nama garis ini adalah, kita lihat garis pertama, namanya adalah Y lebih besar sama dengan sifar. Disebabkan kawasan berloreknya berada di atas. Seterusnya terlihat pula garis yang kedua. Garis kedua ini merupakan garis condong. Dan untuk menamakan garis ini, kita perlu menggunakan persamaan garis lurus. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Sini kita perlu dapatkan nilai M, nilai kecurunan dan juga nilai C, pintasan paksi Y. Jadi untuk mendapatkan nilai M, kita kena dapatkan koordinat bagi 2 titik. Kita ambil 2 titik hujung dan hujung di sini. Kita nyatakan ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Titik A koordinatnya adalah 3, 10. Manakala untuk titik B, koordinatnya adalah 12, 4. Jadi kita boleh dapatkan nilai M, nilai kecurunan, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita akan ambil 10 tolak 4 per dengan 3 tolak 12. Dan kita akan dapat negatif 2 per 3 untuk nilai M. Seterusnya pula kita kena dapatkan nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita kena gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X di dalam persamaan kita. Untuk mendapatkan nilai X dan Y ini, kita boleh ambil sama ada pada titik A ataupun pada titik B. Jadi di sini cikgu akan ambil pada titik A, iaitu nilai X-nya 3, nilai Y-nya adalah 10. Kita ganti saja. Kita akan dapat 10 sama dengan negatif 2 per 3X, iaitu 3 tambah C. Dan kita dapat nilai C di sini adalah 12.
Dan akhir sekali, kita akan gantikan nilai M dan nilai C di dalam persamaan, iaitu Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 12. Inilah nama garis tersebut. Kemudian untuk menulis ketaksamaan, terdapati bahawa garis ini merupakan garis putus-putus ataupun garis sempang. Kemudian kawasan beloreknya berada di bawah. Maka dia adalah kawasan lebih kecil. Kita akan tulis Y lebih kecil daripada negatif 2 per 3X tambah 12. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah, kita menyatakan ketaksamaan untuk garis kita yang pertama iaitu Y lebih besar sama dengan kosong, terdapat 1 markah. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai kecerunan 1 markah, terdapatkan nilai pintasan Y iaitu C 1 markah dan kita menyatakan ketaksamaan garisnya 1 lagi markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ke-10 iaitu soalan yang terakhir di dalam bahagian A. Izati membeli 5 helai seluar dan 3 helai baju kemeja. Dia membayar dengan menggunakan 6 keping wang kertas RM100 dan menerima baki sebanyak RM13.20. Manakala Sofia membayar sebanyak RM389.50 untuk sehelai seluar dan 5 helai baju kemeja yang sama. Hitung harga sehelai seluar dan sehelai baju. Di sini telah pun dinyatakan bahawa seluar adalah X dan baju kemeja adalah Y. Terlihat untuk Izati membeli 5 helai seluar, jadi kita akan tulis 5X tambah dengan 3 helai baju kemeja, iaitu 3Y. Dan jumlah harganya adalah 600 ditolakkan dengan RM13.20, iaitu sebanyak RM586.80. Kemudian kita tengok pula untuk Sofia. Sofia membeli sehelai seluar iaitu X tambah dengan 5 helai baju kemeja iaitu 5Y yang berharga RM389.50. Sekarang kita dah ada 2 persamaan linear. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh menggunakan pelbagai kaedah. Kaedah yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah penghapusan. Kaedah yang kedua, kita boleh menggunakan kaedah penggantian. Dan kaedah yang ketiga, kita boleh menggunakan kaedah matriks. Untuk menjawab soalan ini, cikgu akan menggunakan kaedah matriks. Pertama sekali, kita akan tulis dalam bentuk matriks 2 darab 2. Iaitu kita akan ambil 5, 3, 1 dan 5. Didarabkan dengan XY sama dengan 586.8 dan 389.5. Kemudian untuk dapatkan XY, kita akan songsangkan matrik 2 darab 2 kita. Itu 1 per dengan A, 5, darab dengan D, 5, tolak dengan B, darab dengan C. Kemudian A dengan D saling bertukar tempat, 5, 5. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda. Jadi negatif 3 dan negatif 1. Kemudian kita tulis kembali 586.8 dengan 389.5. Sampai di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pada kalkulator kita akan tekan menu. Kemudian kita tekan A. Di sini kita akan dapatkan simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian kita tekan 2 untuk 2 pemboleh ubah. Kemudian kita akan masukkan persamaan yang pertama kita, iaitu 5 sama dengan 3 sama dengan, kemudian 586.8 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua pula, 1 sama dengan, 5 sama dengan, kemudian 389.5 sama dengan. Dan untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan kita yang pertama adalah RM80.25 untuk X. Kemudian untuk Y, kita tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat jawapan kita adalah RM61.85. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menggunakan persamaan linear, terdapat 1 markah. Kemudian kita susun dalam bentuk matrik, iaitu menggunakan kaedah matrik, terdapat 1 markah. Kemudian kita melakukan songsangan pada matriknya, dapat 1 markah. Kemudian 2 jawapan kita masing-masing 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini.
Kita akan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C kertas percubaan Kedah 2021. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.